اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 16, baris yang ketiga daripada bawah. Surat 16 baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 5 perkara. Kedua daripada 5 perkara yang menjadi syarat untuk bertayamum. Masuk waktu dengan yakin, maka tiada sah tayamum orang yang syok padanya pada masuk waktu, dan jikalau masuk waktu sekalipun. Dan kedua daripada 6 syarat untuk bertayamum. Kedua daripada 6 syarat untuk bertayamum. Masuk waktu dengan yakin. Masuk waktu dengan yakin ataupun dengan zan. Dia yakin di sini dengan makna ghalabatuz zanni. Mana ghalabatuz zanni ni dipanggil apa ya? Mana dia satunya yakin 100%, satunya syok 50-50. Antara yakin dengan syok tu dia panggil zan. Kemudian bawah daripada syok dia panggil waham. Wahmun. Waw he mim. Wahmun, waham. Syakkun. Lepas tu zannun. Lepas tu yakin. Yakin bahasa Arab. Zan bahasa Arab. Syakkun bahasa Arab. Tapi kita yakin tu bahasa Melayu dah. Syok pun bahasa Melayu. Kemudian satu lagi wahmun. Jadi dia zon dengan waham ni, dia sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah macam mana? Zon di hati, kuat jangkaan di hati, masuk waktu. Qada 80% contohnya, berat sebelah masuk waktu. Tapi masih lagi ada wahmun, waham 20%. Waham 20%. Kalau syok ni 50-50. Masuk waktu 50%. Tidak masuk waktu 50%. Adapun zon dengan waham ni dia satu keadaan. 80% jangkaan kuat di hati, masuk waktu. Masih lagi ada waham, waktu belum masuk, qada 20%. Itu waham dia panggil. Jadi zon dengan waham ni sebelah
menyebelah. Walaupun dibahagi 3 tadi, zon, waham, syak, walaupun dibahagi 4, yakin, waham, yakin, zon, syak, waham. Tapi setengah kitab dia bagi 3 je. Sebab antara zon dengan waham ni dia sekali. Dia tak 3 je lah. Antara zon dengan waham sekali. Contoh-contoh. Zon di hati, kuat jangkaan di hati, pakaian kita masih lagi suci. Yakin 100%. Yakin ni kena keluar daripada almari lah. Yakin 100% tau. Tapi apabila kita sudah pergi mari rata riti dah ni, kita boleh meyakini dah pakaian kita tu suci. Sudah tidak boleh yakin. Sebab apa? Pakai daripada pagi sampai ke tengah hari sampai ke petang dah. Duduk tepat rata riti dah pada ni. Jadi nak yakin suci tu dah lah. Tapi zon di hati, kuat jangkaan di hati, suci lagi. Tapi yakin 100%? Tidak. Tapi kuat jangkaan di hati, suci. Kita letak qada 90%. Makna situ ada waham akan najis sekadar 10%. Nah gitulah. Jadi zon sebelah, waham sebelah. Yakin 100%, syak di tengah 50-50. Ke kita macam mana bahasa Melayu syak? Kita ni lain tak. Syak wasangka. Syak, lepas tu wasangka gitu. Wa tu mana apa? Dan. Bukan bahasa Malaysia gitu. Syak wasangka. Syak wasangka ni maksud apa? Tamahan tak ke apa? Apa syak kan? Itu bahasa kita syak. Mana apa syak? 50-50. Sekarang ni masuk waktu semain dengan yakin. Dengan yakin ni bukan tengok takwim lah, bukan tengok jarum jam lah. Yakin ni subuh kena tengok Fajar Sadiq. Kita Fajar Sadiq, Fajar Kazib tak kenal pun. Zuhur kena tengok bayang, Asar kena tengok bayang, Maghrib kena tengok tenggelam. 1 bulatan matahari. Tenggelam 1 bulatan matahari, itu masuk waktu maghrib. Tenggelam separuh matahari, itu waktu maghrib belum lagi masuk. Tenggelam 1 bulatan matahari tu. Tenggelam sepenuhnya bulatan matahari, masuklah waktu maghrib. Dia ketika syuruk, ketika habis waktu subuh, syuruk terbit matahari sikit je, sudah habis waktu subuh. Tenggelam matahari separuh, belum habis waktu asar lagi. Bila habis waktu asar? Tenggelam sepenuhnya bulatan matahari, barulah habis waktu asar. Hak tu baru yakin. Tengok di kaki langit tu, baru yakin. Kemudian bila kau masuk waktu isyak, hilang asyafaqul ahmar. Hilang benih sopok merah di kaki langit. Panggil sopok apa? Apabila matahari tenggelam, maka akan tinggal cahaya matahari hok warna merah. Kita panggil sopok merah apa? Asyafaqul ahmar. Syafaq tu bahasa Arab. Kita panggil benda hok tenggelam matahari, maka
Di kaki langit ke di hujung langit, panggil apa tu? Kaki langit ke hujung langit. Kaki langit ada. Kan kita tengok matahari masuk dalam laut kan. Budak-budak tu matahari masuk dalam laut lah. Biar esok tu tak panas sangat matahari. Dia masuk dalam laut, matahari panas dia sejuk sikit. Kita faham memang matahari tu masuk dalam air laut. Yang itu duk pergi patah kan. Matahari masuk dalam laut kan. Jadi budak-budaknya kita faham kok matahari tu masuk dalam laut. Gitu. Ada betul kaki langit tau. Jadi bila matahari tenggelam, sepenuh bulatan matahari, maka adalah sopok merah di kaki langit itu. Hilang sopok merah tu lebih kurang sejam lah kita kata. Hilang sopok merah lebih kurang sejam. Habislah waktu maghrib, masuk waktu isyak. Habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Tapi tinggal di kaki langit itu warna kuning. Kemudian tinggal di kaki langit warna putih cerah. Kita disunatkan sampailah hilang warna putih itu. Walaupun mazhab Syafi'i pandangan muktamadnya hilang sopok merah, jadi kuning, jadi putih, habis dah waktu maghrib, waktu isyak. Tapi kita disunatkan sampai ke hilang putih di kaki langit. Merah, kuning, putih, hilang putih di kaki langit, hitam lah, gelap lah. Ada ni. Jadi nak yakin, kena ke situ. Apa panggil yakin? Ada ni. Adapun kita tengok takwim, kemudian kita pun tengok kepada tengok kepada jam, itu bukan yakin. Itu zon dipanggil. Yakin macam mana? Jam ni terkadang dia cepat, terkadang dia lambat. Boleh berlaku seumpama tu. Adapun kita tengok fajr shadiq keluar tu yakin. Tengok bayang yakin. Tengok matahari tenggelam yakin. Kita tengok dengan mata lendir. Adapun kita tengok takwim, kita pun tengok jarum jam, itu bukan tanda yakin. Terkadang boleh jadi tersalah. Sebab apa? Sebab jarum jam tu salah. Contohnya, kemudian takwim tu sendiri kita tak letak tanda yakin. Kita tak letak tanda yakin. Yakin macam mana? Berlaku dah kan? Kalau mengikut palak dalam takwim, satu syawalnya tiba-tiba satu syawalnya awal sehari. Maknanya kalau ikut palak, ikut takwim, Ramadan jatuh 30 hari. Ramadan jatuh 30 hari. Syawal 29 hari. Tiba-tiba yang berlakunya Ramadan 29 hari, Syawal jadi 30 hari. Tukar tu kan. Tapi kalau ikut takwim, ikut palak, Ramadan tahun ni 30. Masuk bulan Syawal, Syawal 29. Ada ni. Tiba-tiba Ramadan hanya 29 hari. Jadi kita masa satu Syawal, dua Syawal tu tengok kepada hari bulan dalam takwim tu, dia kena tolak lah. Kalau dalam takwim tu 5 Syawal, bukan tolak, capur lah. Dalam takwim 5 Syawal 6 dah. Dan takwim 20 Syawal 21 dah. Kena capur lah dah. Kena capur sehari. Tiba-tiba hak Syawal 30 29 dah. 29 saja. Jadi 1 Zulhijjah dalam sekarang dengan takwim jadi balik asal, balik sama. Apa dah tu? Jadi balik sama macam hari ni. Hari ni dalam takwim 13 Zulhijjah. 13. Sebab dia sama je. Dengan Jun ni dia sama. Hari ni berapa? 13 Jun. 13 bulan 6. 13 Zulhijjah. Sama dah dalam takwim. Tapi nak ceritanya, tu. Hak palak tu. Jadi menentukan bilang hari Ramadan dengan hari Syawal sudah tersalah. Jadi palak juga yang menentukan masuk waktu semayang.
Palak juga yang menentukan masuk waktu sembahyang. Cuma mengikut ilmu palak sekarang, ketepatan masuk waktu sembahyang ni, ni wallahu alam lah, ni saya dengar ceramah. Tengok orang cerita. Dia kata ketepatannya 99%. Oh, kata 99%. 100% terus lah. Ada tu 99%. Kalau dahulu dia ada kaedah yang lama, ketepatan tu kuranglah sedikit. Sebab itulah timbul dalam takwim asal kitanya waktu imsak bagi subuh. Sebab apa? Sebab di situ ketepatan tu. Dia apabila kiraan dianya, contohnya kiraan dia dikira contohnya jatuh subuh pukul 5.45 mengikut palak dia masa tu, dia pun basi lah, dia tambah sebab takut waktu subuh belum masuk, dia pun basi panggil dah, tambah kiraan dia 5.45, dia pun tambah 5.50. Maka macam mana dengan puasa pula? Dengan subuh tak apa, lewat sikit pun. Dengan puasa macam mana? Maka dia pun undur imsak 10 minit. Itu asal dia. Itu timbul imsak 10 minit tu. Sebab ketepatan waktu subuh tu dia ada basi. Dia ada tambah. Jadi basi, kalau kata subuh sebenar 5.45 dan takwim 5.50. Orang pun bang subuh 5.50. Tak ada masalah pada ni. Tiba-tiba kalau dia kata ditulis itu 5.45, tiba-tiba subuh 5.50, dia bang 5.45 tu tak masuk waktu lagi, maka dia ada untuk subuh tu dia tambah basi. Maka untuk puasa bermasalah, maka dia pun undur puasa 10 minit daripada waktu hak dia basi tu, hak dia tambah. Itu hak kaedah dahulu. Kaedah sekarang ni dia kata hampir tepat 99%, tapi bukan 100%. Jadi kita menentukan masuk waktu sembahyang dengan tengok takwim, dengan tengok jarum jam, itu bukan masuk waktu dengan yakin, itu masuk waktu dengan zon, sudah memada. Ini hak bab nak tayamum ni. Ini kita bicara bab syarat tayamum yang kedua. Sama juga dengan kita bicara berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang mengetahui masuk waktu. Sama juga. Sama je. Dengan yakin, tengok hak asal tu lah. Dengan zon, tengok hak baharu, iaitu palak dan juga tengok jarum jam. Itu perkara yang baharu belaka tu. Penentuan waktu sembahyang dengan mengikut ilmu palak, penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah nanti timbul pula penentuan 1 Zulhijjah untuk menentukan bila kau 9 Zulhijjah hari Arafah, bila kau 10 Zulhijjah hari raya haji, bila kau hari tasyrik. Sebab penentuan tu mustahab, sebab kita nak melakukan ibadah korban. Untuk melakukan ibadah korban untuk sembahyang raya tu semualah, untuk menentukan hari diharamkan kita berpuasa. 10, 11, 12, 13, 4 hari diharamkan kita berpuasa. Jadi situ timbul pula bila kau 1 Zulhijjah. Ada ni. Jadi penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, itu semua perkara baru yang tidak ada pada masa Nabi dengan ilmu palak. Penentuan masuk waktu sembahyang pun sama dengan melalui ilmu palak, bukan tengok hak asal tu. Itu pun perkara yang baru yang tidak ada pada masa Nabi. Bila perkara baru dia panggil perkara bid'ah. Bid'ah ni dalam ibadah ni, untuk menentukan 1 Ramadan nak berpuasa, nak menentukan 1 Syawal, untuk menentukan 1 Zulhijjah. Ni perkara bid'ah dalam perkara agama. Untuk menentukan masuk waktu sembahyang dengan ilmu palak, ada dalam takwim. Masa Nabi ada gitu? Tak ada. Ini bid'ah belaka lah ni. Kemudian semua bid'ah dalalah. Tak ada lah. Neraka belaka orang. Termasuk hak mudah-mudah nak menyatakan bid'ah dalalah umat Islam ni neraka. Dia pun sama juga. Sembahyang mengikut
ilmu falak dalam takwin. Bid'ah juga, neraka juga dia nya. Yang bid'ah Melaka lah tu. Ini penting ni, nak menentukan satu Ramadan. Nak menentukan waktu sembahyang 5 waktu tu. Masa Nabi tak ada ikut palak-palaknya. Jadi nak ceritanya, kita mengetahui masa waktu sembahyang, syarat sah sembahyang, ini syarat untuk tayamum. Mengetahui masa waktu pun samalah. Bukan dengan yakin, dengan zan. Sini disebut dengan yakin, dengan makna ghalabatuz zan. Ghalabatuz zan ni kuat jangkaan di hati masa waktu. Dia dalam kitab fiqh dia banyak gitu disebut yakin dengan makna ghalabatuz zan. Ni contoh ni bab lain lah ni. Ini bab lain. Kita orang masbuk, makmum masbuk nak dikira rakaat apabila sempat rokok bersama rokok imam dengan yakin. Barulah dapat rakaat. Kita makmum masbuk, imam rokok, kita pun rokok. Syarat masbuk untuk dikira rakaat, untuk dibilang rakaat tu, syaratnya sempat rokok bersama rokok imam dengan yakin. Dengan yakin. Kalau dengan yakin, imam rokok, makmum makmum masbuk rokok, dia kena lenggok, dia kena akad kok tengok, oh tu imam rokok lagi, baru yakin. Macam mana? Tu imam rokok, makmum rokok, mata tengok ke latar. Nak yakin macam mana? Sempat tamak ninah rokok masbuk tadi bersama rokok imam dengan yakin. Nak yakin macam mana? Sebab mata orang sembahyang yang rokok, matanya ke latar, bukan ke hadapan. Nak yakin kau imam rokok, makmum masbuk rokok, dia kena angkatlah kepala dia nak tengok, oh imam rokok lagi tu, sempat sama-sama rokok masbuk dengan tu imam qada tamak ninah, qada subhanallah, olah diberi kelang rakaat. Tapi dengan yakin, yakin situ bukan yakin 100%, ghalabatuz zan. Kuat jangkaan di hati, memang imam dalam rokok lagi, masa kita masbuk ni rokok sebenarnya sami Allahu liman hamidah. Boleh lah tu, boleh. Dengan zan. Walaupun kita sebut dengan yakin. Yakin dengan makna ghalabatuz zan. Kuat jangkaan di hati bahawa memang kita rokok tadi, masbuk rokok tadi, imam masih lagi dalam rokok, sempat bersama rokok imam qada tamakninah, barulah tu imam pun berpindah kepada i'tidal. Tapi kita sebut dengan yakin. Timusyok, sebab kita rokok dengan tu imam sami Allahu liman hamidah tu, kita kata kok ngam-ngam qada tamakninah, ngam-ngam qada subhanallah, ngam-ngam qada tamakninah. Sebab kita rokok tu sami Allah, sekejap sangat, tapi ngam-ngam lah dengan qada tamakninah, dikira rakaat lah. Tapi marilah syok di hati, tu imam ni biasanya sami Allah tu ditegak dah biasanya. Pada ni berarti masa tu imam bangkit daripada rokok kepada i'tidal tu, makmum masbuk baru rokok, tak sempat dah qada tamakninah. Tapi kalau ikut kepada sami Allah tu ada masa sedikit. Tapi tu imam ni jangan main, dia sami Allah ni bukan ketika berpindah daripada rokok kepada i'tidal. Dia rokok ni, dia pun angkat kepala pada i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ada tu imam seumpama tu, maka masbuk ni pun syok. Sebab ngam-ngam tadi tu, dengan rokok masbuk, dengan bunyi sami Allah tu ngam-ngam. Tapi bolehlah qada tamakninah kalau sami Allah tu bermula daripada rokok ketika berpindah. Rokok sami Allah bolehlah. Tapi kalau tu imam ni betul tubuh, tidak dulu siap-siap sami Allahu liman hamidah, nanya gitu contoh, maka timbullah syok di hati masbuk tadi, dapat ke tak dapat tamakninah bersama rokok imam, hukumnya tak dapat, rakaat tu tidak dikira. Dia gitu. Dia kena tambah lepas imam bersalam 1 rakaat.
Sebab apa? Sebab sudah tidak ghalabatuz zan, sudah tidak kuat jangkaan di hati. Tapi nak ceritanya, kita sebut dapat rokok bersama rokok imam, makmum yang masbuk dengan yakin. Yakin ni kena tengok lah bahawa yakin. Kena angkat kepala ketika rokok tu. Yakin dengan makna zan. Sini sama. Masuk waktu ni dengan zan, ghalabatuz zan, walaupun disebut dengan yakin. Yakin ni 100%. Yakin tadilah kena tengok hak asal tu. Tengok Fajar Shadiq, tengok bayang, tengok matahari tenggelam sepenuh bulatan matahari, dan kena tengok hilang warna merah di kaki langit tu. Habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Kita nak tengok di kaki langit tak nampak bangunan banyak. Duduk patah bolehlah nampak. Duduk tempat lapang tu bolehlah nampak. Kalau duduk bandar, duduk di ambu ni apa? Nak tengok di kaki langit tu. Nak tengok sopok merah hilang tak lagi. Boleh nampak? Nampak? Tak nampak waktu nak kira ni tu. Yang kitanya tengok kepada takwim. Kita pakai bunyi bang di masjid. Ya. Itu pun dipanggil zan. Sebab apa? Sebab bang di masjid pakai takwim juga, zan juga dianya. Sama je. Jadi mengetahui masuk waktu dengan yakin. Syarat sah sembahyang dengan makna mengetahui masuk waktu dengan ghalabatuz zan. Ini sama bicara bab syarat untuk bertayamum, masuk waktu dengan yakin dengan makna masuk waktu dengan zan. Masuk waktu dengan zan. Ini syarat untuk bertayamum, syarat yang kedua. Syarat yang pertama dahulunya memang sahih ketiadaan air. Itu syarat yang pertama, sahih ketiadaan air. Yang kedua ni syaratnya masuk waktu. Sebab dia tayamum ni dipanggil taharah darurah. Taharah yang tersepit sebab ketiadaan air di antara sebab dia. Ataupun ni bab ketiadaan air lah ni. Dia bab ketiadaan air ataupun sakit daripada kena air. Bila kau timbul persoalan ketiadaan air, bila kau timbul persoalan kerana sakit, timbulnya masuk waktu air tak ada, baru timbul darurah lah jadinya. Masuk waktu masih lagi sakit, tak boleh kena air, darurah jadinya. Sebelum masuk waktu, air ada ke air tak ada ke, tak ada isu. Waktu belum masuk. Sebelum masuk waktu, dia memang sakit. Sakit ke, tak sakit ke, daripada menggunakan air, tak ada kena-mengena sebab waktu belum masuk. Kan tak ni? Jadi kalau waktu belum masuk, memang air tak ada. Air tak ada ke, air ada ke, apa masalah? Waktu belum masuk. Sebelum masuk waktu, dia dalam keadaan sakit. Kalau kena air di muka, di tangan contohnya, menyebabkan dia akan jadi sesak nafas. Tu dia sakit gitu tu. Tapi waktu belum masuk, maka tak timbul lagi tu. Tak timbul lah masalah dia sakit ke tak sakit ke. Waktu belum masuk. Masuk waktu air tak ada. Masuk waktu dia sakit. Ni baru timbul. Allah nak berwuduk tak boleh, air tak ada. Nak berwuduk tak boleh lah sebab tak boleh kena air. Baru dah timbul darurah daripada menggunakan air. Maka gunalah debu tanah. Dah bertayamum. Masuk waktu barulah timbul darurah kita tu. Belum masuk waktu, air tak ada ke, sakit ke, tak ada isu di situ sebab waktu belum masuk. Masuk waktu, air tak ada. Darurah dia panggil. Ketiadaan air. Sakit, darurah kerana sakit. Waktu sudah masuk, barulah boleh bertayamum. Waktu tak masuk lagi nak bertayamum dah tidak sah. Sebab tak ada timbul darurah laginya. Air tak ada. Air tak ada pun waktu belum masuk. Sakit waktu belum masuk. Tak timbul lah. Jadi tayamum ni dia panggil taharatun darurah dia panggil. Jadi syaratnya kena tunggu masuk waktu baru boleh bertayamum.
Ini hak syarat yang kedua. Syarat pertama, ketiadaan air. Sebelum melepasnya, kita yang banyak berlaku adalah air banyak, anggota wudu, anggota mandi wajib boleh kena air, boleh bersentuh dengan air, tetapi ada pembalut, contohnya di anggota wudu, pembalut di anggota mandi wajib yang menyebabkan air tak meratai anggota wudu ataupun anggota mandi wajib. Maka apabila air ada dan boleh bersentuh dengan air, tetap wajib berwudu, tetap wajib kena mandi wajib. Sebab air ada dan boleh bersentuh dengan air. Timbul kemudiannya air ada, boleh bersentuh dengan air, tetapi oleh kerana ada pembalut menyebabkan air tidak meratai anggota wudu ataupun anggota mandi wajib, barulah untuk tempat yang tidak kena air itu ganti dengan tayamum. Mana wudu serta tayamum, mandi wajib serta tayamum. Hak ni hak banyak berlaku dan hak ni hak payah. Payahlah. Duduk di rumah sendiri, segar mega, berwuduk saja. Duduk di hospital, sakit pula, wuduk campur dengan tayamum. Maka timbullah agama tidak menyusahkan. Ini ayat popular ni. Agama tidak menyusahkan. Duduk di rumah sendiri, segar mega, wuduk saja untuk sembahyang. Masuk hospital, aksiden, kaki tergantung, contohnya. Dahlah hospital, sakit pula, nak sembahyang, wuduk macam masa duduk rumah masa sihat. Dah. Wuduk dan tayamum. Allah. Orang sihat duduk rumah wuduk saja, orang sakit duduk hospital wuduk lagi, tambah pula dengan tayamum. Agama tidak menyusahkan. Bagaimana duduk di rumah sihat wuduk saja, duduk di hospital sakit wuduk pun tak payah. Baru dah sabar dah. Dah ni duduk di hospital bukan rumah, payah dah satu perkara. Sakit pula, nak sembahyang wuduk dan tayamum. Guna kiri. Ini cerita mazhab Syafi'i. Apa tu kita akan cerita pandang-pandang mazhab yang lain pula. Tapi nak ceritanya, kalau air ada, wudu auto wajib. Tak ada khilaf tu. Auto wudu wajib. Tiba-tiba berwudu, air tak rata di muka ke, di tangan ke, di kaki ke. Dah kenapa tak sebut kepala? Kepala ni nak sikit je. Kalau kepala tu dia ada buku kepala tu. Dia ada buku kepala. Belakang ni kepala lagi, boleh lagi cuik mana-mana pun. Cuik lah mana-mana pun Ni kepala lagi belakang ni. Lepas tu kita biasa tak sebut. Kalau pembalut kita sebut muka, tangan dan kaki. Jadi sebab tiga anggota ni kena basuh sekalian. Pada ni kepala sapu sebahagian, tak sama. Muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai ke buku lali, basuh sekalian. Adapun kepala, sapu sebahagian. Ingat tak dahulu kita bicara rambut diterojeng, cacang rambut, kita ambil sorak rambut, kita basuh jari kita sapu di kepala sorak rambut. Sah dah sapu kepala. Ingat tak dahulu? Sekarang rambut dicacang, kita pun ambil ujung rambut. Nak ambil warna selai rambut tu, tak sedap buat gitu. Nak ambil macam mana selai rambut, nak pegang macam mana selai rambut. Kita pun pegang selai rambut, boleh pegang sungguh mainan apa ni. Lepas tu ambil jari, basuh air, dia pun ambil jari dia pun pelaga di kepala seorang rambut tu. Katanya dulu kan, berapa keluasan dia? Berapa keluasan dia? Keluasan kepala seorang rambut, berapa keluasan dia? Halu lah. Berapa keluasan dia? Sekolah tinggi-tinggi pun tak jumpa tu dah. Tu kena sekolah tinggi lagi tu. Dia basuh hujung jari dia pun di
kepala seorang rambut. Sah dah wuduk dia sapu kepala. Jadi bab kepala ada pembalut tak isu mana. Sebab boleh je cuit mana-mana pun kawasan kepala. Kawasan kepala luah juga. Kemudian pula untuk sapu kepala ni, untuk sapu adalah sebahagian, bukan sekalian. Dia gitu. Jadi tidak sebut pembalut di kepala. Pembalut di muka, tangan, kaki. Kalau mazhab Syafi'i kena tayamum, mazhab Maliki, Hanafi tidak ada tayamum. Basuh wuduk macam biasa. Ketika basuh muka, di muka ada pembalut. Contohnya buat pembedahan di pipi contohnya, maka sapu air saja atas pembalut di muka tu. Basuh tangan, tiba tangan ada belak, tangan patah. Basuh tangan hok molek atas pembelak hak patah ni, sapu air saja, tidak perlu tayamum. Itu mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Gitulah boleh ceritanya. Tetapi kena ingat, wuduk wajib sebab air ada. Wuduk wajib sebab boleh bersentuh dengan air. Tayamum tu je. Wajib ke tidak? Khilaf antara mazhab Syafi'i Hambali dengan mazhab Hanafi Maliki. Syafi'i Hambali kena tayamum. Tapi mazhab Hambali tayamum pun dia ada syarat-syarat dia lah juga. Hak mana hak kuatnya wuduk serta tayamum adalah mazhab Syafi'i lah. Mana ni? Tapi wuduk pasti, tak ada khilaf tu. Ni hak berlakunya macam mana? Dia kata dalam bilik dia tu 20 orang ke gitulah. Dia seorang dia semayang. Seorang daripada 20 orang. Maknanya 5%. Kau apa? Seorang daripada 20 orang sahaja semayang. Maknanya 5% semayang, 95% di bilik tu tak semayang. Bukan gitu? Seorang semayang daripada 20 orang. 19 orang tak semayang. Jadi maknanya semayang 5%, tak semayang 95%. Sebab tu Jakim dia pernah menyatakan bahawa di kalangan pesakit yang tidak semayang 95%. Di kalangan pesakit di hospital yang tidak sembahyang 95%. Kita boleh fahamlah kualiti sembahyang orang kita. Kualiti sembahyang orang kita. Sebab kalau sembahyang tu berkualiti, sembahyang tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tergamuk sama sekali nak meninggalkan sembahyang walaupun satu waktu. Tergamuk tinggal semayang, mudah-mudah tinggal semayang, pada masa sakit itu tandaan sembahyangnya sembahyang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tanpa ilmu pegangan, sembahyang tanpa ilmu fiqh, sembahyang tanpa ilmu tasawuf, macam mana sembahyang itu nak diterima? Sebab itu tidak diterima, itu hanya adah semata-mata. Tuan uji dengan sakit terselah, tinggal mudah-mudah adah. Kan adah kan, hak sama-sama kan. Apabila ada perkara yang menghalang, kita tinggal adah kita hak sama-sama. Senang barulah kita buat semula adah kita. Dalam kehidupan kita ada adah kan. Hak adah hak sama-sama tu senang kita buat, susah kita tinggal. Jadi bila semayang tu jadi adah, senang dia buat, susah dia tinggal, adah. Tapi kalau semayang tu ibadah, dan diri kepada Allah, masa sakitlah lagilah kamu tinggal semayang. Sebab apa? Takut mati tanpa mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Kena muhasabah tu. 90% pesakit tidak sembahyang di hospital. Jakim dia buat kajian macam mana, wallahu a'lam. Ramai semayang, tapi ilmu akidah macam mana? Tak pernah bicara. Berjemaah 5 waktu hidup, tarawih penuh, tapi bicara bab pegangan, bab tauhid, bab iman, apa? Melopong je dah. Kalau kita kata gak nganga mulut kalau kata nganga mulut, tak adalah nganga mulut, maknanya melopong lah. Banyak perkara yang tidak ada di akidah, di pegangan. Ini bukan sembahyang, ini ada.
Tu kena kira lah untuk diri kita, anak-anak kita semayang sebenar ke tak. Nak semayang sebenar, iman akidah kena betul. Semayang kena comel pekoh. Semayang kena ikhlas tasawufnya. Itu baru semayang yang sebenar. Jadi dia kata dalam 20 orang satu wad tu tak semayang, dia seorang dia semayang. Tiba-tiba dia tak ambil wudu, dia tayamum saja. Kita hak susahnya tayamum, hak wuduknya mudah. Dia tinggal hak mudah dia ambil susah. Hak wuduknya dah lah mudah. Hak tu tak ada khilaf ulama wajib berwuduk. Hak tayamum ni payah, tapi khilaf ulama ni payah serta khilaf ulama wajib tak bertayamum. Wuduk mudah serta sepakat ulama air ada maka wajib berwuduk. Dia ada pembalut yang menyebabkan air tak rata. Bertayamum payah. Tambahan pula khilaf. Mazhab Maliki Hanafi tak ada tayamum. Sapu air tak pembalut saja. Jadi maknanya tayamum payah serta ada khilaf. Wuduk mudah serta sepakat ulama kena berwuduk. Dia tinggal hak mudah, hak sepakat ulama wuduk, digambil hak payah, hak khilaf ulama dia tayamum saja. Dah lah dia seorang dari 20 orang, dia pun tak pakai juga. Ini cerita sungguh ni. Garu kepala dia. Ustaz, saya nak cerita saya seorang dia semayang. Dengan saya pun tak jadi juga. Dia nak cerita dia seorang semayang. 20 orang tu nak cerita dia seorang semayang. Hebat dia ni. Akhirnya garu kepala dengan dia pun supaya je. Sebab dia air ada. Memang dia boleh berwuduk sebab dia tak ada apa-apa pun. Cuma dalam berwuduk tu adalah perkara yang menyebabkan tak rata air. Maka bila air ada, boleh bersentuh dengan air, hak tu wajib berwuduk. Tetap dah hak tunya. Dia tinggal hak tu. Dia ambil tayamum hak susah, hak payah. Mana dia kata saya semayang tanpa wuduk tapi saya bertayamum. Usaha pula dia tayamum tu. Tapi tak betul juga. Mana dia kira saya ni kira alhamdulillah lah, maknanya semayang, sakit duduk hospital pun ramai-ramai 20 orang duduk semayang, saya semayang dia kata. Kena-kena sama-sama jadi juga dianya. Tak jadilah. Sebab dia tak berwuduk. Kalau tidak bertayamum berwuduk saja. Atau pembalut dia anggap wuduk sapu air. Tak pula tu. Mazhab Maliki dengan Hanafi. Gitu je lah. Kan? Tu balik pada ilmu belaka. Yelah kadang-kadang orang ni berilmu tapi beramalnya tidak. Bila kena sakit nak beramal tu dari cukai cemaking tu. Belajar tapi tidak beramal kan. Belajar tayamum tidak bertayamum, belajar sampai masa nak guna ilmu yang kita belajar, yang kita tak pernah guna, tak pernah amal, sampai masa nak buat, ada ni. Orang belajar sungguh-sungguh pun, sampai masa bertayamum, ditanya semula nak sahih dia buat betul ke tak. Dah selama ni belajar saja, buat dak, sebab tak pernah kena tayamum. Bila kemudian barulah wajib bertayamum, barulah nak pakai, nak guna ilmu tu dia jadi macam tak yakin dah. Tak yakin dah sebab dia kedok ni pak belajar tapi lama dah. Ni kita habis buat tayamum nanti, pindah buat lain. Lama mana tu? Bertahun tu pula ni. Nak habis kitab Wisyah ni insya-Allah bertahun pula. Lepas dia belajar buat tayamum ni, setahun, 2 tahun, 3 tahun, barulah nak beramal. Barulah nak bertayamum. Tak pernah percaya mana dah kadang-kadang. Tak pernah percaya dengar kita belajar. Kita tak ingat dah. Terkadang gitu juga tu. Belajar tak hanya buat salah. Sebab apa? Sebab tak pernah buat. Tapi hak tu hak berwuduk serta bertayamum memang tak ada dalam kitab Wisyah kita ni. InsyaAllah saya akan tambah kemudian lah. Sebab berwuduk serta bertayamum ni lah hak banyak berlaku. Sebab kita memang ada air, banyak air, dan keadaan kitanya boleh bersentuh dengan air, cuma air tak rata kerana ada pembalut. Itu kena ganti dengan tayamum. Mana kita ni kalau kata ketiadaan air sungguh-sungguh tu, daklah kita ni dah ketiadaan air.
Dia kalau ketiadaan air ni dibahas panjang pula. Air tak ada tu di tempat yang macam mana, tempat yang biasa ketiadaan air ataupun tempat yang biasa ada air. Cuma kebetulan pada waktu tu sahaja ketiadaan air. Dia akan bicara panjang pula. Kalau macam di padang pasir, memang tempat yang satu tahunnya banyak ketiadaan air daripada ada air. Maka tayamum kerana ketiadaan air seumpama tu, semayang tidak wajib diulangi kembali. Adapun kalau kita berada di tempat yang memang sepanjang tahun ada air sama-sama, berlakulah satu ketika air tak ada sungguh-sungguh, maka wajib bertayamum untuk bersolat. Solat tu wajib diqada kembali sebab ketiadaan air di tempat yang kebiasaannya ada air. Nanti dia faham panjang pula ceritanya. Kalau kata ada air, tapi ada airnya kira tak cukup. Tak cukup. Ada air untuk berwuduk, tapi setakat basuh muka boleh maka wajib basuh muka. Kemudian hak selebih tu ganti dengan tayamum. Tak cukup air untuk mandi wajib, maka hak tempat air ada tu basuhlah di tubuh kita sekadar. Hak satu tubuh lagi tu, hak satu tubuh lagi dia yang tak ada air, hak tu barulah ganti dengan tayamum. Tetapi dia kena berwuduk dan dia kena mandi wajib dahululah untuk air yang sedikit tu. Untuk anggota yang tak ada air, tak cukup air, barulah bertayamum. Sebab nak bertayamum ni ketika ketiadaan air baru boleh bertayamum. Bila tak ada airnya, lepas basuh muka sikit je ada, lepas tu barulah tak ada air, ganti dengan tayamum lah. Kan diperintah berwuduk ni keempat-empat anggota. Dah kita mampu hanya satu anggota, Nabi bersabda, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila diperintahkan dengan satu perkara, satu pekerjaan, maka tunailah kamu sekadar-kadar kuasa kamu. Dah kadar kuasanya air hanya cukup basuh muka, basuh tangan itu tak cukup. Tu bolehlah ganti dengan tayamum. Itu bicara bab ketiadaan air. Dia panjang. Kalau bicara bab ketiadaan air ni panjang. Tapi maknanya dengan kita ni boleh katakan kalau belajar tu belajar je lah. Tapi maknanya amalnya mudah-mudahan tidak diujilah kitanya dengan ketiadaan air. Air ada, tapi sama ada berwuduk ataupun air itu digunakan untuk menyucikan najis. Kalau kita menggunakan air untuk menyucikan najis, tak ada dah untuk berwuduk. Kalau air yang sedikit kita gunakan untuk berwuduk, untuk basuh najis, tak ada airnya, maka kita wajib kena guna air untuk basuh najis. Sebab najis satu sahaja, basuh. Wuduk dua. Wuduk sama ada tayamum, wuduk ataupun tayamum. Kalau habaq wuduk boleh dua. Air tak ada, tayamum. Adapun najis hanya basuh saja menggunakan air. Jadi utamakan basuh najis lah, sebab dia hanya satu alat saja. Untuk menyucikan najis hanya satu alat, air. Untuk menyuci daripada hadas kecil ada dua alat, air ataupun debu tanah. Ada. Untuk menyucikan najis satu alat sahaja, iaitu semata-mata air. Adapun untuk mengangkat hadas kecil ada dua alat, air ataupun debu. Ada dua pilihan. Jadi oleh kerana menyucikan najis hanya satu alat, air sahaja, untuk mengangkat hadas kecil ada dua, air dengan debu tanah. Air ada cukup-cukup untuk satu daripada dua ni, sama ada basuh najis ataupun berwuduk, maka wajib air itu digunakan untuk membasuh najis. Berwuduk tak ada air, ganti dengan tayamum kerana mengangkat hadas kecil. Ada dua alat, air tak ada, berpindah kepada debu tanah, tayamum. Itu hak bicara berkaitan dengan ketiadaan air. Hal ni syarat yang kedua, masuk waktu dengan yakin. Maka tiada sah tayamum orang yang syok padanya pada masuk waktu, dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun tetap tidak sah.
Dia ginilah, dia syok waktu masuk ke tidak. Dia tayamum juga. Tengok waktu, memang kebetulan masuk waktu, tak sah juga tayamum. Sebab syarat tayamumnya kena masuk waktu awal. Tapi kalau di syok sahaja, maka syarat untuk bertayamumnya tidak cukup. Macam beginilah, sama dengan semayang. Nak semayang, syaratnya mengetahui masuk waktu. Tiba-tiba kita hanya syok sahaja. Masuk waktu ke, tak masuk waktu ke, syok 50-50. Tetapi oleh kerana orang duk tunggu dah kita ni, orang duk tunggu dah kitanya, kita pun semayang, takut kena tinggal. Waktu masuk ke dak, mungkin masuk, mungkin tak. Syok. Semayang tu tetap tidak sah, bukan batal. Tidak sah daripada awal. Sebab syarat untuk sah semayang, mengetahui masuk waktu, tidak ada. Tengok kemudian, masuk waktu dah. Sekalipun tak sah juga semayang tu. Sebab apa? Sebab masa semayang tak cukup syarat sah semayang, iaitu mengetahui masuk waktu. Jadi syarat mengetahui masuk waktu tak ada. Di semayang tidak sah. Sekalipun dia periksa kemudian, masa di semayang tu memang waktu sudah masuk. Sekalipun. Kita semayang cukup syarat mengetahui masuk waktu. Tak ada ni. Semayanglah kita, tengah-tengah berwirid, orang baru bang. Pada ni kita pun tengok semula luar, Allah, jam tu pusing dia jadi awal 10 minit contohnya lah. Dan kita semayang ikut takwim. Kita tahu dah lah hari ni zuhur waktu berapa. Kita pun tengok, masuk dah zuhur, 5 minit dah masuk zuhurnya. Tak dengar orang bang, 5 minit dah masuk zuhur. Dia pun semayang. Sudah semayang, orang pun bang. Mana apa tu? Waktu jam dia tu, jarum jam dia tu, anak dia pusing jadi awal 10 minit. Macam mana? Syarat cukup mengetahui masuk waktu. Tapi hakikatnya waktu belum masuk. Semayang tu kena buat semula. Semayang tu tidak sah. Dah kita cukup syarat mengetahui masuk waktu, betul lah. Tapi nyata salah. Jadi kira semayang tu tidak sah. Semayang tu sah, tapi tidak sah sebagai untuk menunaikan kefarduan zuhur. Semayang tu sah sebab cukup syarat. Tapi untuk waktu zuhur tu tidak memadai. Tak sah untuk waktu zuhur tu. Dia ada qada zuhur hak lama, hak tak habis lagi, hak sedang diqada. Jadi masuk waktu. Jadi masuk waktu. Berbetulan pada masa di semayang fardu zuhur, waktu dia tersalah tu, dia memang banyak lagi ni semayang zuhur yang dia sedang qada. Jadi hak satu zuhur tunai ni, niat tunai ni, dalam waktu ni dikira. Jadi ganti di tempat hak qada. Kalau dia tak ada langsung qadanya, semayang zuhur dia tu boleh pada sunat. Jadi sunat mutlak. Hak zuhur sebenar kena semayang lain sebab waktu belum masuk. Ada ni. Dia tengok jarum jamnya pukul 4. Dia kejut tidur ni pukul 4. Allah lewat dah. Dia pun bangun semayang zuhur pukul 4. Kena bukan pukul 4, dia semayang pukul 5 lebih dah. Orang azan asal lama dah ni. Dia pun tengok sebelah jam lain, pukul 5 dah. Dia tengok jam tu pukul 4, jam mapuh, bateri mapuh. buat masalah, reka lah masalah tu biar nampak je. Pukul 5 dah. Dia semayang zuhur, niat tunai sebab pukul 4. Macam mana? Zuhur hak tunai tu sah ke tidak? Hak dia niat tunai. Sebab niat tunai macam mana pukul 5. Untuk zuhur tu sah ke tak? Syarat sahnya mengetahui masuk waktu. Memang pukul 4 tu masuk waktu dah. Tiba-tiba pukul 5 waktu sudah habis. Syaratnya mengetahui masuk waktu. Tapi waktu sudah habis. Bila waktu sudah habis, waktu masuk ke tak? Waktu masuk ke belum? Waktu masuk ke belum? Waktu masuk cuma habis. Sah lah waktu masuk dah. Hak tadi dia semayang waktu masuk.
Dia mengetahui waktu masuk, dia pun sembahyang. Tiba-tiba waktu belum masuk, maka tak sah sebab waktu belum masuk. Sekarang ni waktu habis. Dah waktu habis masuk ke tak lagi? Waktu tak masuk lagi, habis dah. Kalau waktu tak masuk, habisnya bila? Jadi bila habis waktu sebab pukul 5 dah, habis waktu zuhur, berarti waktu zuhur sudah masuk. Bukan habis dahnya, maka sah zuhur dia tu. Tapi dia niat tunai tadi, dia ingat ke pukul 4, sebenarnya pukul 5. Sembahyang tu akan jadi qadaan dengan sendiri. Gitu je. Dia tengok jam pukul 5, dia pun sembahyang zuhur, niat qadaan. Pukul 5 dah. Kena-kena pukul 4 barunya waktu zuhur laginya. Jadi hak qadaan tadi tu boleh pahala adaan dengan sendiri. Dia tengok jam pukul 5, dia tidur sungguh-sungguh. Allah pukul 5 dah, zuhur habis dah. Dia pun ambil sembahyang, dia pun sembahyang niat zuhur qadaan. Qada lah pukul 5 dah niasa dah ni. Sudah sembahyang zuhur qada, orang pun bangsa. Zuhur tak habis lagi. Jadi zuhur hak niat qadaan tu jadi adaan dengan sendiri, jadi tunai dengan sendiri. Gimana? Jadi waktu pergi kepada mengetahui masuk waktu. Jadi sama dengan tayamum ni kena masuk waktu. Kalau syok masuk waktu, tayamum tidak sah walaupun berbetulan dengan masuk waktu. Dia berkaitan dengan tayamum ni, syaratnya masuk waktu mazhab Syafi'i kita lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi tayamum hukumnya macam wudu. Tak masuk waktu pun boleh tayamum dah. Itu mazhab Hanafi lah. Dia dan mazhab Syafi'i kita ni syarat kena masuk waktu selain daripada tayamum, satu laginya adalah orang yang daim hadas. Orang daim hadas pun samalah. Orang yang berkekalan hadas, orang yang besar, kencing dedas, ataupun perempuan yang istihadah, dia daim hadas tu. Orang yang berkekalan keluar hadas kecil. Kencing yang keluar tu hadas kecil. Darah istihadah yang keluar tu hadas kecil. Jadi dipanggil orang ni orang yang daim hadas, ataupun hadasun daimun, hadas yang berkekalan. Syarat untuk berwuduk sama jugalah, kena tunggu masuk waktu. Sama dengan syarat untuk bertayamum bagi orang yang ketiadaan air, ataupun bagi orang yang tidak boleh bersentuh dengan air. Syaratnya samalah, kena tunggu masuk waktu barulah boleh ambil sembahyang bagi orang yang dedah, bagi perempuan yang istihadah. Syaratnya tunggu masuk waktu. Cuma bezanya tayamum masuk waktu dia pun bertayamum. Lepas dia bertayamum, lepas masuk waktu, tiba-tiba dia jawab telefon. Lama dia bercakap, tak ada masalah. Dia syarat masuk waktu je. Selepas bertayamum tak syarat segera sembahyang. Pada ni dia berbeza dengan hak wuduk daim hadas tadi. Syaratnya masuk waktu, kemudian dia wajib segera solat. Kalau dia tidak segera solat, dia jawab telefon terlebih dahulu, maka wuduk dia tak jadi dah. Dia kena ambil wuduk lain untuk sembahyang pula. Sebab apa? Sebab orang dia lambat solat, berarti hadas dia, air kencing akan bertambah keluar. Daun istihadah akan bertambah keluar. Maka dia tak segera sembahyang, maka wuduk tu tak boleh nak guna untuk sembahyang tu. Dia kena masuk bilik air semula, tukar balik penutup dia tu, ada najis dah tu, kena pakai penutup baru, basuh balik tempat najis, pakai penutup baru, ambil wuduk, barulah boleh sembahyang, barulah boleh sembahyang. Sebab dia kena mualah antara berwuduk dengan takbiratul ihram sembahyang tu. Adapun orang yang bertayamum, syaratnya masuk waktu. Lepas tayamum tak wajib segera sembahyang. 1:30 masuk waktu zuhur, dia pun tayamum, dia sembahyang zuhur pukul 3, boleh pakai lagi tayamum tu. Dia tak syarat sembahyang segera. Dia tak sama dengan 1:30 dia ambil wuduk, dia daim hadas, 1:30 dia kena sembahyang segera. Tiba-tiba dia jawab telefon panjang, jadi wuduk tak boleh pakai dah. Dia kena masuk bilik air semula, tukar paper baru, tukar model baru, basuh balik najis tu, ambil wuduk baru. Sebab dia kena segera sembahyang bagi orang yang daim hadas. Dia sama-sama syarat masuk waktu. Tapi bezanya
Orang tayamum ni tak syarat segera sembahyang. Wuduk daim hadas syarat segera sembahyang. Kemudian hak masuk waktu ni termasuk sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang berwaktu kena tunggu masuk waktu juga. Dia nak bertayamum untuk sembahyang sunat duha. Dia kena tunggu naik matahari segala, barulah dia boleh tayamum untuk sembahyang sunat duha. Kalau sembahyang sunat tu berwaktu, dia kena bertayamum apabila masuk waktu sembahyang sunat yang ada waktu. Dia gitu. Syaratnya masuk waktu. Kemudian dia masuk waktu ni termasuklah kalau kita kata tayamum kita untuk sembahyang jenazah. Tayamum kita untuk sembahyang jenazah. Bilakah kita boleh tayamum? Selepas daripada selesai jenazah tu dimandikan. Selesai jenazah tu dimandikan, walaupun belum kapan. Tapi nak bertayamum seeloknya selepas jenazah tu dikapankan. Kalau kita tayamum sebelum jenazah tu dikapankan, hukumnya adalah makruh. Tapi boleh bertayamum dah. Sekarang ni kita nak sembahyang jenazah, air tak ada. Kita nak sembahyang jenazah, air tak boleh kena air di tubuh kita. Contohnya, maka kita kena tunggu orang selesai mandi jenazah, barulah kita boleh bertayamum. Barulah masuk waktu. Sebab apa? Sebab bilakah boleh sembahyang jenazah? Bilakah boleh sembahyang jenazah? Kalau solat tu berwaktu, bilakah boleh solat bila masuk waktu? Bila solat tu berwaktu, bilakah boleh solat? Masuk waktu lah baru boleh solat. Bilakah kita boleh solat jenazah? Selepas mandi baru kita boleh solat jenazah. Ada ni solat hadir ke, solat gaib ke? Solat gaib, tempat lain kita nak solat jenazah, kena pastikan jenazah tu sudah dimandikan. Syarat dia gitu. Kita sembahyang yang berwaktu, nak sembahyang syaratnya tunggu masuk waktu. Kita nak sembahyang jenazah, syaratnya kena selesai mandi, barulah boleh solat jenazah. Dan disunatkan solat jenazah selepas dikapankan. Dak kapan pun lagi ni, dia nak sembahyang dah, boleh je. Sebab syaratnya mandi, bukan kapan. Tapi nak sembahyang sunat tunggu lepas kapan. Anak bertayamum syaratnya sudah mandi. Kemudian sunat bertayamum selepas selesai kapan. Dia gitu. Jadi tanya, mandi tak lagi? Kenapa kamu sibuk? Mandi tak mandi? Saya nak tayamum ni. Gitulah. Terus ni. Jadi kena masuk waktu. Mana kalau kita nak semayang sunat gerhana, kena berlaku gerhana dahulu, barulah kita boleh bertayamum. Kita nak semayang sunat gerhana ni, kita pun tahu dah mengikut takwim, mengikut palak belaka tu. Bila kau akan berlaku gerhana, kita pun nak semayang sunat gerhana, kita nak bertayamum, dia kena tunggu berlaku gerhana baru boleh bertayamum. Dia tak ada tayamum siap-siap, kena tunggu berlaku gerhana barulah boleh bertayamum. Nak semayang sunat minta hujan, air tak ada ni, bertayamum dah ni. Bila boleh bertayamum? Selepas berhimpun kebanyakan manusia di tempat itu, barulah kita ni bertayamum untuk solat minta hujan. Masuk waktu. Dia panggil masuk waktu belaka tu. Yang kita boleh tayamum walaupun waktu tak masuk, itu hak sembahyang waktu uzur dia panggil. Waktu uzur macam mana? Waktu uzur ni bagi orang yang jamak takdim. Dia tayamum untuk salat zuhur, kemudian tayamum tak boleh pakai dua fardu. Dia pun masuk selesai sembahyang zuhur, dia pun nak sembahyang asar, dia pun tayamum lah untuk sembahyang asar. Waktu masuk tak lagi? Kata asar 4:30, ni baru pukul 1:30 ni. Dia kira boleh dah. Dan sekarang ni dia nak jamak takdim. Tayamum yang pertama untuk solat zuhur, dia pun tayamum yang kedua untuk solat asar. Waktu asar masuk tak lagi? Tak masuk lagi. Tapi waktu dia panggil waktu uzur, tiba-tiba dia jamak takdim. Dia
bertayamum untuk solat zuhur. Kemudian selesai solat zuhur, dia bertayamum untuk solat asar. Lepas dia tayamum untuk solat asar tu, dia jadi tidak segera solat sebab jarak, jadi jarak. Sebab antara solat zuhur dengan solat asar, kalau jamak takdim wajib mualah, wajib kena segera, jangan cerah lama. Jadi cerah lama, dia tayamum siap tu nak semayang asar contohnya, ada panggilan mustahak, dia ikut mana pun kena jawab panggilan dia pun jawab, maka asar tak boleh semayang dah, kena tunggu waktu asar nanti. Tayamum tu tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab dia tayamum dah waktu zuhur, nak semayang asar dah waktu asar sendiri, tak boleh pakai. Pada dia gini dia jamak takdim. Kita maklumlah tayamum ni hanya untuk satu fardu. Dia pun tayamum untuk solat zuhur, beres. Dia pun tayamum yang kedua untuk solat asar. Tapi dia tayamum yang kedua selesai, dia tak segera solat. Sebab contoh tadi ada panggilan kecemasan, dia terpaksa jawab telefon. Maka asar tak boleh semayang dah lah sebab sudah cerah. Antara salam zuhur dengan takbir asar, jangan teluh 2 rakaat yang ringan. Jangan sampai 2 minit lah kita kata. Tiba-tiba lama dia bercakap telefon, tak boleh nak main asar dah lah. Tapi tayamum tu untuk solat asar tu boleh asalnya. Tapi bila tak boleh solat asar jamak takdim, dia pun nak kena solat asar pukul 4:30, tak boleh pakai tayamum tu. Sebab tayamum tu belum masuk waktu asar yang sebenar. Lihat ni. Dia berbeza dengan dia jamak takhir. Jamak takhir di solat zuhur dan asar pukul 4:30. 4:30 pukul asar ni. 4:30. 4:36. 4:36. Jadi maknanya dia nak solat jamak takhir, kita kata kok pukul 4:45 contohnya. Pukul 4:45 dia nak solat jamak takhir 4:45. Dia pun bertayamum pukul 4:30. Boleh dah, syaratnya ketika jamak takhir tu di semai zuhur. Jangan masuk semai zuhur. Kan kita jamak takhir kan pukul 4:45. Kita nak semai zuhur dulu pun boleh, baru semai asar. Nak semai asar dulu pun boleh, baru semai zuhur. Cuma kita sunat semai zuhur dulu. 4:45 tu waktu asar. Betul waktu asar. Tapi antara zuhur dengan asar, mana dulu sembahyang? Zuhur. Sunat semai zuhur dulu. Kalau dia semai asar dulu, okey je. Tapi hilang satu perkara sunat. Tiba-tiba 4:30 tu dia tayamum dah. 4:30 belum masuk waktu asar, dia tayamum dah. Boleh. Syaratnya jamak takhir tu dia semai zuhur. Jangan semai asar. Tak ada ni. Sebab 4:30 tu waktu zuhur dah. Ke 4:30 waktu zuhur masuk lagi. Tapi waktu asar belum masuk. Jadi kalau tayamum pukul 4:30 dalam waktu zuhur sebelum masuk waktu asar, dia boleh semayang dengan tayamum tu untuk jamak takhir, syaratnya semai zuhur. Lepas selesai semai zuhur, dia tayamum lain pula untuk semayang asar. Tapi kalau dia nak dahulukan asar tak boleh. Sebab tayamum tadi pukul 4:30, asar belum masuk, asar 4:36 kan. Pada ni. Jadi sekarang ni dia nak jamak takhir. Pukul 5 ke contohnya, dia ambil wuduk pukul 4:30. 4:30 waktu asar belum masuk, tapi waktu zuhur masuk dah 4:30. Dia pun sembahyang jamak takhir pukul 5. Syaratnya sembahyang zuhur. Dengan hak tayamum pukul 4:30 tu syarat sembahyang zuhur. Jangan main asar, main zuhur. Boleh kan? Kena faham? Boleh tak? Kita jamak takhir dalam waktu asar pukul 5. Tiba-tiba kita bertayamum tu pukul 4:30. 4:30 tu waktu asar belum masuk, tapi waktu zuhur 4:30 tu. Kita pun nak pakai tayamum 4:30 ni. Sebab apa tayamum awal? Dah kita sebelum nak semayang tu kita nak pegang Quran apa semuanya perkara kita nak buat ni. Sebab kita nak pegang Quran apa semua. Air tak ada untuk berwuduk, dia kena bertayamum untuk pegang Quran. Dia pun 4:30 tu dia bertayamum dah. Tapi tayamum dia untuk semayang jamak takhir nanti. Tayamum kan dia nak mengharuskan fardu semayang. Dia akan bicara bab niat pula nanti. Sebab niat ni ada 3 tertib, 3 peringkat pula. Itu kena jaga pula bab niat ni.
Jadi niat satu ke tayamum kerana mengharuskan fardu semayang. Semayang bila? Jamak takhir nanti. Tapi untuk sementara ni nak pegang Quran. Sebab tu tayamum awal. Sebab nak pegang Quran, nak baca Quran. Baca Quran tak tayamum pun tak apa. Nak pegang Quran tu tak boleh. Maka dia pun bertayamum pukul 4.30. Niatnya untuk mengharuskan semayang fardu jamak takhir nanti. Tapi dia ambil awal pukul 4.30 ni kerana dia nak pegang Quran. Dia pun pegang Quran, dia pun baca Quran. 4.45 dia pun nak semayang jamak takhir. Boleh tak pakai tayamum 4.30 tu? Boleh kalau jamak takhir tu semayang zuhur dulu. Kalau jamak takhir tu semayang asar dulu, tak boleh lah 4.30 asar tak asar lagi. Dan kalau semayang zuhur dulu boleh. Boleh 4.30 tu waktu zuhur. Waktu zuhur masuk dah. Dia pun semayang jamak takhir, semayang zuhur. Salam zuhur untuk semayang asar dia pun tayamum lain pula. Gitu je lah. Hak berkaitan dengan syarat yang kedua untuk bertayamum adalah mengetahui masuk waktu, dan ketiganya mencari air pada tempat duduknya dan pada taulangnya. Ini pada persoalan ketiadaan air, maka untuk bertayamum dia kena cari air dahulu. Adapun tayamum kerana sakit, maka tak syarat cari air sebab air memang ada. Dia bertayamum hanya kerana sakit. Ini masalah bertayamum kerana ketiadaan air. Tak ada air tu kena cari air terlebih dahulu. Kalau tempat tu pasti tak ada air, tak ada carilah. Ini tempat yang tak pasti dalam perjalanan. Kena tengok, tanya air ada ke tidak. Memang pasti dah tak ada lah cari. Kalau di kawasan pun kena tengok ada burung terbang saja ni. Burung ni dipandang cari tempat ada air. Kita tengok lah. Tengok-tengok di tempat tu ada pokok yang subur je. Ni biasa hak musafir lah ni. Ada ni pokok yang subur. Biasanya kalau pokok subur tu air ada lah di kawasan tersebut. Gitulah dia kena cari. Ini pada persoalan tayamum apabila ketiadaan air. Wallahu a'lam. Ini kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati. Kita bicara berkaitan dengan loba atas berkata-kata tu. Sebab kita bicara bab dusta, kita bicara bab mengumpat. Dalam kitab penawar bagi hati ni ada dua tempat. Di muka surat 10 dahulu ketika membicarakan lidah lah. Sekarang ni di muka surat 29 pada membicarakan sifat kecelaan loba atas berkata-kata, sifat kecelaan yang kedua. Jadi loba atas berkata-kata didatangkan bicara bab dusta, mengumpat. Tapi di muka 10 dahulu sudah membicarakan berkaitan dengan dusta dan mengumpat pada bicara lidah, anggota zahir yang ketiga dahulu. Sebab ada tempat lain ni saya mengajar pada pembicaraan bab lidah. Bab lidah tu di Kemaman, bab lidah tu. Jadi mari sini jadi keliru saat ni. Bab lidah ke bab sifat kecelaan loba atas berkata-kata. Dah, kita duduk surat 29 tau, takut salah. Surat 29 baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas. Surat 29. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kaziba,
Situ dah. Tu. Iyyakum wal kaziba atau wal kizba. Fa innal kaziba mujanibun lil iman. Terjemahan dia artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan dusta. Kerana dusta itu menjauhkan ia dusta akan iman. Ni hak berkaitan dengan lobo atas berkata-kata bawa kepada banyak kebinasaan. Sekarang kebinasaan yang pertama yang dibicarakan adalah berkaitan dengan dusta. Dusta ni mengkhabarkan satu perkara yang tidak bertepatan dengan apa yang berlaku, waktu dipanggil dusta. Kemudian dahulu masa bicara bab dusta, ketika bicara bab lidah, dibahagikan dusta ni haram, satunya dosa besar, satunya haram dosa kecil. Haram dosa besar, dusta yang menyakiti orang, yang menyusahkan orang. Adapun dusta hanya bercerita masa muda-muda hebat dianya, handalan dia pun cerita ada tambahan-tambahan, rekaan-rekaan. Apa tu? Dusta. Tapi dusta pada cerita dia tu tak ada menyakiti orang, tak ada menyusahkan orang. Cuma untuk dengar, orang dengar pun tahu dah dia dusta. Sebab dia cerita perkara tu berulang kali dah. Tapi sekali cerita tambah nak tunjuk dia ni masa muda hebat lah. Tidak sedar masa tua dia tu tolak rebah dah. Tapi duduk khoya masa muda dia lagi. Duduk khoya digagah masa muda. Tapi cerita dia tu ada pembohongan, ada tambahan. Tapi itu tidak menyakiti orang. Haram, tapi berdosa kecil. Sekarang ni nak cerita pula lagi hak berkaitan dengan dusta ni. Dusta hak hadis terdahulunya, dusta ni kalau cakap benar bawa pada kebaikan bawa pada syurga. Cakap dusta adalah perkara bawa pada kejahatan bawa pada neraka. Hadis yang terdahulu. Hal ni pula Nabi SAW menyatakan bahawa jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan dusta. Kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Sebab dia dusta ni satu perkara yang haram. Melakukan perkara yang haram akan melemahkan iman kita. Pada ni. Tapi ni Nabi sebut saya khusus dusta. Dia tiap-tiap perkara yang berdosa, kesemuanya akan menjauhkan, melemahkan kita akan keimanan kita. Walaupun dosa tu dosa kecil sekalipun, walaupun dusta hak dosa kecil sekalipun, akhirnya akan melemahkan iman, menjauhkan daripada iman. Bila lemah iman ni kok berlakulah pula perkara-perkara yang lain pada ni. Bila iman lemah, maka banyaklah kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak ni berkaitan dengan dusta lagi ni. Iza kazabal abdu kizbatan. Hak dalam hak tu macam mana bagi dia? Iza kazaba ke iza kaziba? Iza kaziba. Anak iza kazaba. Iza kazabal abdu, bukan iza kaziba. Iza kazabal abdu kizbatan ataupun kazbatan, boleh baca kah tu boleh baca bagi bawah, kizbatan kah tu boleh baca bagi atas, kazbatan. Wa iza kazabal abdu kizbatan taba'adal anhul malaku milan min natni ma ja'a bih. Artinya apabila berdusta seorang hamba, bila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala, sekali dia berdusta, apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala, berdusta ni sekali berdusta, sekali dusta, nescaya jauh daripadanya, jauh ni menjauh daripadanya, nescaya jauh daripadanya, yakni menjauh daripadanya, daripada seorang hamba yang sekali berdusta itu, oleh malaikah 1 mil, 1 batu. 1 mil 1 batu.
Satu batu ni 4,000 langkah. 4,000 langkah. Orang sekarang ni kan dia berjalan tu kan. Langkah. Bilang 4,000. 1 mil lah tu, satu batu lah tu. Kenapa dia tulis tepi jalan tu kan? 1,000 langkah, 2,000 langkah, 3,000 langkah. Kau suruh berjalan kan? 4,000 langkah. 4,000 langkah 1 mil. Ke mana? Ada nampak di tepi jalan tu. Kan sekarang ni orang suruh supaya kita ni biar banyak berjalan. Biar banyak berjalan. Kalau dalam radio tu dia tu pada orang nak pergi Mekah. Orang nak pergi Mekah tu kan, disuruh sekarang ni exercise, banyak berjalan. Sebab apa? Sampai Mekah nanti lah. Sekarang ni kita mari masjid surah ke, kita parking sedekat-dekat je. Kita nak, kau boleh nak melangkah sikit-sikit je. Jadi radio tu suruh orang nak pergi Mekah tu kena exercise, kena banyak berjalan. Sebab apa? Sebab nanti duduk di Mekah dia kena berjalan. Kalau kesihatan memanglah disuruh banyak berjalan. Kalau kesihatan disuruh banyak kita melangkah. Kita ni malas nak berjalan je. Nak pergi kedai berapa langkah je. Tak ada pergi jalan kaki. Start kereta, bawa kereta lah. Dekat pun. Tak sama orang dulu. Orang dulu berjalan sehari semalam dia berjalan orang dulu. Kau dulu sungguh lah ni. Ni cerita orang dulu sungguh. Kemudian pula nak pergi sekolah. Sebatu dua batu tu biasa jalan kaki je. Sebatu dua batu jalan kaki je budak-budak dulu. Budak-budak sekarang ni. Atau dengan motor tepi pintu sekolah. Ada kita kata kau. Tak boleh. Sebab apa? Beg berat dia kata tau. Orang budak dulu beg ringan ke? Tak cerita-cerita dahulu. Lagi sekolah jalan kaki. Jauh sebatu, dua batu. Biasa je tu. Tapi orang zaman dulu dah beg ringan tau. Buku tak ada ke macam mana orang zaman dulu? Kalau tu saya tak sempat lah. Kalau saya di Feda Bukit Bading tu zaman asal-asal tu sekolah rendah tak ada. Sekolah rendah ada di luar tu. Dia panggil Kampung Pelah. Mesti tahu Kampung Pelah. Nak pergi ke Jerangau tu lah ada Kampung Pelah situ tu. Jadi orang Bukit Bading ni tak ada sekolah rendah. Nak sekolah Pelah tu lah. Maknanya kau dua batu mainan lah. Dua batu. Pergi sekolah dua batu balik. Dah mak ayah tak ada kenderaan. Ada kenderaan mana orang tak ada kenderaan dulu. Jalan kaki tu orang dulu. Kita sekarang tak ada nak melangkah. Jadi nak pergi Mekah kena exercise dia kata. Kena melangkah. Lepas tu kena belajar bab haji molek. Kena khusus haji tu kena kemah molek fahaman bab haji. Tapi sepatah pun tidak ada penekanan. Kita nak pergi Mekah ni pastikan akidah kita betul. Pegangan kita iman tauhid kita comel. Sepatah tak dengar. Ada ni. Dia ingat pergi Mekah ni comel pekoh haji. Okey dah haji ni. Nak sah haji, iman, akidah dan pekoh. Iman, akidah kena betul, pekoh pun kena betul. Hak dia khusus tu pekoh. Pekoh kena betul. Tak betul pekoh, tak sah haji. Tapi sebelum bicara pekoh, iman, akidah kena sah. Kena tekanlah sentiasa lagi Mekah tu. Kemahkan ilmu akidah, ilmu tauhid, iman tu kena comel. Hak kemah comel dah pun kena ngulangi pula. Nak pastikan akidah kita ni betul. Akidah tak betul, haji tu tak terima walaupun pekoh comel, walaupun hati ikhlas. Tak ada langsung waktu. Tak ada penekanan pun. Bab iman, bab akidah ni akhir zaman. Ditekan hanya hak zahir sahaja. Pos haji kena comel, semayang kena comel. Semayang pun ada belajar kau. Puasa kena comel, belajar hukum pekoh puasa. Fik puasa contohnya. Kena tekan bab hukum pekoh. Sekarang ni pula fik bab korban contohnya. Kena korban tu kena tahu hukum akan pekoh. Kena tahu hukum akan pekoh bab korban ni. Bukan hanya bicara bab fadilah korban.
hikmah korban, sejarah asal korban, macam mana? Lepas tu fadilah korban, hukum pekah korban letak mana? Tu pekah akidah nombor 1 lah. Mana hukum pekah korban pun tak ada. Mari nak bicara bab korban, cukup-cukup 30 minit 40 minit. Hak tu bukan bicara hukum pekah korban, itu bicara bab fadilah korban. Adapun bicara bab hukum pekah korban kau 2-3 jam tu dah cukup. Ada ni. Sekarang ni bukan orang korban saja tak belajar hukum pekah korban. Orang yang anjur korban pun tak belajar. Dia anjur korban puluh-puluh ekor lembu. Tapi penganjur bukan kata nak beri penerangan hukum pekah korban kepada peserta. Dia pun tak tahu. Penganjur tu pun tak tahu. Sebab nak sah korban kena sah jual beli terlebih dahulu. Barulah sah melakukan ibadah korban. Nak sah jual beli macam mana? Sah jual beli. Nak sah korban macam mana? Buat ni program korban masjid ke NGO ke puluh-puluh ekor. Tapi tak ada pun nak fikir macam mana hukum pekah korban. Pihak masjid ke pihak NGO ke yang anjur korban, macam mana hukum pekah korban. Hak akidah tu pun mula awal. Hukum pekah korban macam mana? Bila bicara bab hukum korban, barulah sekarang pun tak tahu. Mudah-mudahan korban kita terdahulu Tuhan terima. Sekarang ni barulah kita buat ikut ilmu. Nak terima macam mana kalau korban kita salah? Jangan. Kadang-kadang penganjurlah nombor 1-nya. Kadang-kadang diwakilkan untuk berniat, tetapi dia yang menerima wakil tidak berniat pun. Yang tuan punya bagian korban, wakilkan untuk membeli dari lembu korban dan wakilkan untuk berniat. Dia tak berniat dah lah, sebab dia serah dah, dia wakil dah. Wakil tu serah lah, maknanya wakil tu bahasa Arab, serah bahasa Melayu. Dia serah dah niat korban, hak wajib untuk sah ibadah korban tu kepada orang yang diwakil. Tapi orang yang wakil tu tak niat pun. Lepas tu ada 3 ekor ni, hak bahagian saya kamu niat lembu mana? Ambil mana-mana pun sama besar je lembu. Kamu niat korban tu saya lembu mana? Dia tak niat-niat pun. Tunggu. Lepas tu dia kata, ambillah hak mana-mana pun. Sebab apa? Harga sama besar. Sekarang iyalah. Tapi untuk korban dia yang menerima wakil, niat pada lembu mana? Lembu nombor 1 ke, lembu nombor 2 ke, lembu nombor 3? Niat di lembu mana? Tak niat, maka tak ada lah korban. Tak ada ibadah korban. Hebat laginya, dia 2 ekor lembu capur sekali, baru bagi 14. Allah kata buat kerja apa pula begitu. Lepas tu pula buat ibadah korban, dia jadi pemilik pula. Penganjur dia jadi pemilik. Peserta kami hanya beri 5 kilo seorang. Dia di pemilik pula dah. Dia hanya penganjur untuk memudahkan orang, bukan dia milik dia nak retah orang. Pihak kami akan ambil bakinya, kami nak buat jenis untuk jamuan lah, untuk apa tak kira lah. Tapi pemiliknya, pemilik hanya ambil 5 kilo sahaja. Dia nak retah orang. Dia hanya penganjur, penolong, pemudah saja, bukan dia pemilik. Ini banyak perkara ni. Banyak benda yang sekarang ni berlaku yang tidak menepati hukum syarak. Korban dalam negara ke, korban luar negara ke, begitulah. Hukum pekahnya di mana? Nak korban luar negara, nak wakil pada siapa? Kemudian yang timur wakil tu nak wakil pada orang lain sebab dia tak pergi. Macam mana cara dia? Tu kena beralu tu. Korban ni main duit orang ni. Tapi pekah tak ada. Tapi pekah pun tauhid dulu. Tapi bab tu kena pekah molek.
bak haji pekoh, bak semayang pekoh, bak puasa pekoh, bak korban pekoh. Akidah nombor 1. Jangan cerita bak pekoh saja. Jadi dia hamba Allah ni berdusta, sekali dusta nescaya jauh menjauh daripadanya oleh malaikat 1 mil, 1 batu malaikat jauh. Malaikat ni malaikat rahmat. Ahli ada pun kalau malaikat kiraman katibin tukang catat menjauh, oh bagus kitanya buat dosa malaikat tak catat. Dan saya mengatakan malaikat kiraman katibin kiri kanan pun menjauh juga, tapi masa lagi boleh catat dia tahu. Gitu pula. Satunya malaikat rahmat yang menjauh, dan malaikat yang mencatat dia menjauh juga. Dan kalau dia menjauh macam dia nak catat, duduk jauh pun boleh catat lagi. Dah jauh kita sama kita duduk jauh sikit. Sebab apa? Allah dia tak mandi. Contohlah busuk dia nya. Tapi apa yang dia lakukan, kita nampak lagi, kita boleh buat laporan lagi. Jadi termasuk malaikat kiraman katib yang mencatat ke kanan pun menjauh. Tapi masih lagi boleh mencatat. Kenapa menjauh? Kerana busuk dusta yang mendatang ia hamba Allah dengan dusta, kerana busuk, bau busuk. Bau busuk orang yang berdusta, malaikat pun menjauh. Ni semua ni perkara yang gaib belaka ni. Busuk maknawi, bukan busuk bau. Kalau busuk bau, tak ada orang nak bohong lah. Dia cakap dusta je, keluar bau busuk. Dia cakap dusta je, tak ada orang dusta lah. Ni dusta maknawi. Mana apa ni? Perkara ni perkara yang berdosa. Mereka akan menjauh kerana busuk dusta yang mendatang ia hamba Allah dengan dusta. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajah kepadanya, seperti berdusta pada peperangan dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Ini syarat membenarkan. Dan berdusta suami tak kala engkar suami di hadapan isterinya bahawa ada madunya, lebih kasih kepadanya. Ni dusta yang dibenarkan pada syarak. Ambil ayat kitab molek. Jangan kata berdusta suami akan isteri dengan bahawa menyatakan bahawa dia lebih sayang pada madu dia, contoh gitu tu cerita P.Ramlee. Bukan, ini kitab penama bagi hati. Sungguh ni. Dusta sunat ni dia kata P.Ramlee. Pandai P.Ramlee pula daripada kita. Pandai P.Ramlee pula daripada kita ni. P.Ramlee tahu dusta hak boleh, kita kena tak tahu. Ni hak dusta yang dibenarkan pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.